Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bertemu pada pagi ini. Saya pun dah lama sebenarnya tak pergi ke Yayasan Ta'lim. Last sekali tahun 2018. Habis dengan surah Al-Kahfi, hari ini pun nak mula balik dengan surah Al-Kahfi insya-Allah. Lalu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada dalam satu situasi, satu keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan ia sebagai taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu lalu dekat taman syurga Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kepuasan. Lalu para sahabat ni tertanya-tanya, sebab kita pun yang kita tahu raudhah ni ada satu je dekat Madinah. Dan nak pergi raudhah ni senang. Susah kan? Siapa pernah pergi umrah, pernah pergi haji, susah. Walaupun sekarang ni dengan kena register, masih tetap susah juga untuk masuk ke dalam raudhah. Kadang-kadang kalau kita duduk 10 hari pun boleh masuk sekali je ke dalam raudhah. Susahnya. Kerana apa? Dan dalam keadaan susah tu pun kita tetap nak pergi. Kita tetap nak pergi juga. Kenapa? Sebab kita tahu kelebihan yang ada dalam raudhah ni. Okay, lalu Nabi SAW sebut pada para sahabat, ya, ada raudhah dekat situ, tetapi di sana ada lagi tempat-tempat yang nama dia taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat pun tanya kepada Nabi SAW, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa dia taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala ni? Kata Nabi SAW, hilakul zikri, halaqah zikir. Bila kita sebut halaqah ni, kena fahamlah apa yang Nabi SAW maksudkan dengan halaqah. Ya, sebab kalau kita ni dengar halaqah, maksud dia apa? Halaqah maksud dia apa? Halaqah kita buat bulatan. Kan, siapa pernah pergi join usrah, ada usrah kan? Halaqah usrah. Maknanya orang duduk buat bulatan dan berbincang tentang perkara-perkara tertentu. Tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum dia faham. Dan macam tu kita nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak faham ayat-ayat Al-Quran, maka kita kena letak diri kita dalam situasi Nabi SAW dan para sahabat. Apa yang mereka faham daripada kata-kata Nabi SAW. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, yang dimaksudkan dengan hilakul zikri ini adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Dan cerita tentang majlis-majlis ilmu ni semua tahu. Sebab tu ramai hari ni, sebab orang tahu tentang kelebihan majlis ilmu. Cuma tinggal yang lelaki je kena push sikit. Macam biasalah pergi mana-mana pun. Yang ramai lelaki ada dekat kuliah maghrib dan kuliah subuh. Yang ni lelaki ramai. Yang ni saya kena puji. Okey. Dan nak cerita tentang kelebihan-kelebihan majlis ilmu ni dah terlalu banyak. Kalau tengok ayat Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa taala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Pertama, dengan keimanan pada Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dan yang kedua, walladhina utul ilm, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut juga, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Adakah sama kedudukan, keadaan orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu pada mereka dengan orang yang tak diberi ilmu? Dan Nabi SAW cerita tentang kelebihan-kelebihan menghadirkan diri ke majlis ilmu terlalu banyak. Dan bagi orang-orang yang nak mencari ketenangan kat luar ni serabut. Kalau kerja pun jumpa dengan berurusan dengan bos pun serabut. Kalau jadi bos berurusan dengan pekerja-pekerja pun serabut juga. Balik rumah nak jumpa dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Kita nak cari ketenangan. Lalu Nabi SAW offer pada kita, kamu nak cari ketenangan, banyak cara, antaranya adalah dengan menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang datang ke majlis ilmu, ramai yang itu ketenangan tak ada ketenangan lain tu. Itulah dia ketenangan yang ada. Dan bagi orang-orang yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan rahmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada orang-orang yang datang ke majlis-majlis ilmu.
Dan antara kelebihan lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaikah, para malaikat akan datang duduk bersama dengan orang-orang yang menghadirkan diri ke majlis ilmu. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala ni, bila dia datang menghadirkan diri ke majlis ilmu, dia akan balik bawa report pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Taala kata ada malaikat-malaikat yang kerja shift. Mu'aqibat maksudnya dia ada tempoh bekerja dia. Lalu bila malaikat ni balik, dia akan bawa report pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran bahawa malaikat-malaikat ni apabila balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya report card dia bagi, tapi dia akan bawa bersama doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ataupun Allah Taala sebut dalam surah Ghafir, Allah Taala kata apa? Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dia akan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dia jumpa. Malaikat ni tak minta ampun kat orang dia tak kenal. Siapa dia pergi, dia akan balik jumpa Allah Ta'ala, bagi tahu report pada Allah Ta'ala, orang ni buat apa, dan dia akan minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tengok orang-orang ni sedang buat benda-benda yang baik. Dan waktu mereka bekerja adalah waktu pertukaran shift, adalah pada waktu salatil fajri wa salatil asri. Tukar shift pada waktu salat subuh dan salat asar. Sebab tu jaga waktu salat subuh dengan salat asar. Sebab Allah Ta'ala akan tanya pada malaikat ni soalan pertama, kaifa taraktum ibadi, kamu tinggalkan hamba aku dalam keadaan apa? Maka kalau orang yang jaga solat pada awal waktu, maka malaikat akan jawab, atainahum wa hum yusallun wa faraqnahum wa hum yusallun. Kami datang, mereka tengah solat, kami tinggalkan mereka pun mereka sedang solat juga. Dan antara anugerah yang lebih besar Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagi orang-orang yang menghadirkan diri ke majlis ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan zakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala akan sentiasa berbangga dengan orang-orang yang datang ke majlis ilmu, dengan cara Allah Ta'ala sentiasa menyebut nama orang-orang ini. Bayangkan kita dekat hari akhirat kelak, dengan padang mahsyar yang kita tak kenal orang sekeliling kita. Kita pun besar kita ni nak banding dengan bilion manusia yang ada pada waktu tu. Tiba-tiba malaikat kenal kita. Kita yang tak kenal malaikat, tapi malaikat kenal kita. Pasal apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa sebut nama orang-orang yang menghadirkan diri ke majlis ilmu. Lalu alhamdulillah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi ini, kita akan isi dengan kelas kita, kelas apa? Tafsir dan tadabbur. Okey. Lalu sebelum kita masuk dalam kelas tafsir dan tadabbur, kita nak tahu juga apa yang kita faham dengan makna tafsir dan apa yang kita faham dengan makna tadabbur. Datang-datang kosong ke ataupun dah ada idea ke? So apa tafsir dan apa tadabbur? Ke sama makna tafsir dan tadabbur? Kalau sama makna, kenapa buat sampai 2 tajuk? Okay. So apa tafsir, apa tadabbur? Okay. Tafsir datang daripada perkataan al-fasru. Okay. Al-fasru dalam bahasa Arab. Dan saya nak biasakan diri kita dengan bahasa Arab. Sebab tu bila pihak Yayasan Ta'lim, jazakumullah khairan, lupa nak ucap terima kasih atas jemputan ni. Bila nak minta nota, saya bagi nota bahasa Arab. Pasal apa? Sebab kita nak duduk dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, jangan biasakan diri dengan terjemahan semata-mata. Okay, sebab kalau pegang dengan terjemahan, kita tak kata terjemahan tu salah ke apa ke, tetapi kita tak akan dapat makna asal, ataupun kita tak nampak gambaran sebenar apa Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan pada kita. Sebab tu bila kita nak ambil ayat Al-Quran, terutama ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ambil daripada usul dia, daripada dia punya asal dia. Macam contoh, kalau kita nak tahu, nak faham perkataan yang Nabi SAW datangkan, yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran, kena ambil daripada kata akar dia. Okay, supaya kita tahu makna perkataan ni sebenarnya apa dia. Okay, dan kenapa dia boleh jadi makna sekian. Kenapa para ulama ada yang tafsir ayat ni dengan ini, ada yang tafsir ayat ni dengan cara begini. Okay, so kita dapat daripada usulnya, maka kita akan faham. Okay, dan bahasa Arab ni, kalau kita suruh masuk kelas bahasa Arab, faham lah, memang tak ada sambutan lah. Sebab susah je nak belajar bahasa Arab ni. Tapi kita biasakan diri dengan kelas-kelas
Belajar fiqah pun ambil bahasa Arab. Kita belajar perkataan sikit-sikit. Belajar hadis pun ambil perkataan bahasa Arab. Belajar Al-Quran pun ambil perkataan bahasa Arab. Lalu tafsir datang daripada perkataan al-fasru. Al-fasru ni apa dia? Okay, al-fasru ni kita nak tahu makna dia, maka kita kena tengok kamus. Maka kita buka kamus, dan kita buka kamus, boleh nak tengok kamus moden, tapi kamus moden ni macam biasalah, dia dah bercampur dengan perkataan-perkataan moden. Okay, lalu kita nak faham ayat Al-Quran ni, kita tak boleh bergantung pada kamus moden semata-mata. Boleh, maksudnya kalau kita buka kamus moden tu, makna dia bukanlah lari jauh sangat. Tapi kalau kita nak buka kamus yang awal-awal dulu. Okay, antara kamus pertama yang ditulis dalam bahasa Arab, yang menerangkan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab adalah Jamharatul Lughah. Okay, nama kamus dia Jamharatul Lughah. Okay, siapa yang nak faham ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW daripada asal, dia cari kamus ni, Jamharatul Lughah, Ibnu Duraid. Kata Ibnu Duraid, al-fasru ni digunakan oleh para atibba, para doktor. Doktor-doktor pada zaman dulu, dia ada satu istilah yang nama dia al-fasru. Al-fasru ni adalah satu bentuk analisis, yang mana doktor-doktor pada zaman dulu, dia nak tahu penyakit yang ada pada seseorang tu. Dia tengok pada apa? Zaman sekarang pun sama. Okay, dia tengok pada apa? Doktor kalau nak buat medical check up, apa benda dia tengok? Okay, darah dan adalah benda kita tak sebut lah. Okay, so daripada cecair yang dikeluarkan oleh badan ni, maka doktor buat analisis. Dia tahu orang ni sakit jantung ke, apa, kencing manis ke. So dia boleh tahu daripada cecair-cecair yang keluar daripada badan manusia. Lalu itulah al-fasru. Al-fasru datang dengan makna analisis. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran bahawa wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidak ada sesuatu perbuatan, pertuturan yang datang daripada manusia ni, melainkan Allah Taala beri penerangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ji'naka bil haqqi, dengan kebenaran, fakta yang benar, maklumat yang benar, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik analisis. Okey, dan para mufassir mengatakan bahawa ahsana tafsira dekat sini adalah al-bayan, penerangan. Okey, sebab analisis ni dia akan menghasilkan satu benda yang terang dan jelas. Okey, so itu tafsir. Maksudnya perbuatan tafsir Al-Quran ini adalah kita pergi pada ayat-ayat Al-Quran untuk kita jelas dan terang tentang makna dia. Okey, tapi kalau kita pergi pada ayat Al-Quran, kita tak dapat makna dia ataupun semakin keliru, maka itu bukan tafsir. Okey, so itu perbuatan tafsir. Dan para ulama bila nak terangkan makna tafsir dari sudut istilah, maknanya kita ada ilmu yang nama dia ilmu tafsir. Lalu ilmu tafsir ni apa dia? Ilmu tafsir ini adalah bayanu ma'ani kalamillah. Kita menerangkan makna kalam Allah Subhanahu Wa Taala ala muradillah. Yang ni kena faham. Kenapa kita nak kena tahu tafsir? Tak boleh ke kita ada bahasa Arab ke, kita ada kemampuan untuk, ada orang dia tengok ayat ni dia boleh teka dah. Dia ada kemahiran untuk meneka apa yang Allah Ta'ala ataupun apa yang dia boleh faham daripada ayat ni. Okay. So tafsir adalah perbuatan, bukan kita nak faham apa benda teks ni, tapi kita nak tahu apa Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita. Sebab tu para ulama' dia sangat berhati-hati dengan tafsir. Bahkan Nabi SAW sebut apa? Man qala fil Qur'an bi ra'yih. Siapa yang berkata-kata tentang isi kandungan Al-Quran, tentang makna-makna ayat Al-Quran, bi ra'yihi, semata-mata kerana dengan pandangan dia je, tanpa ada didasari oleh ilmu ke kefahaman dalam agama ke, faqad akhta'a wa in asaba. Sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan walaupun tafsir dia betul. Walaupun dia teka tu kena makna tepat pada makna yang Allah Ta'ala nak sampaikan, tapi kerana dia melakukan satu proses tanpa lalu proses tafsir ini, maka Nabi SAW kata faqad akhta'a wa in asaba. Dia telah melakukan kesalahan walaupun tafsir dia betul. Sebab tu tafsir adalah bayanu ma'ani kalamillah. Tiga benda. Satu, menerangkan makna kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ala muradillah, mengikut apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Dan yang ketiga, bihasabi at-taqatil basyariyah, mengikut kemampuan yang kita ada. Mengikut kemampuan yang
yang kita ada. Sebab tu kita akan tengok, kalau kita masuk dalam bidang tafsir ni, kita akan nampak tafsir yang keluar, yang ada dekat masyarakat ni, tafsir yang berbeza, pelbagai. Ada tafsir yang datang cerita tentang umum je. Macam contoh, siapa pernah baca tafsir Al-Jalalain contohnya, ataupun dia pergi dekat terjemahan Al-Quran yang keluar, yang Madinah keluarkan tu, terjemahan Al-Quran. So tafsir-tafsir ini dipanggil tafsir ijmali, tafsir secara umum. Tafsir ayat secara umum. Maksudnya dia tak pergi secara detail, dia tak pergi pada hukum hakam, dia tak pergi pada penceritaan secara detail, dia hanya bagi makna secara umum. Itu tafsir ijmali. Dan kemudian kita pergi, ada pula orang yang tafsir Al-Quran, dia fokus pada bab-bab akhlak dan adab. Macam contoh tafsir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ini tafsir memang dia tafsir Quran penuh, tapi fokus dia adalah pada adab dan akhlak. Pada adab dan akhlak. Dan ada orang yang tafsir Al-Quran, fokus dia adalah pada untuk menceritakan riwayat-riwayat yang datang bersama dengan tafsir tersebut. Macam As-Suyuti contohnya, dia ada Durrul Manthur, satu-satunya kitab tafsir yang tak ada langsung pandangan manusia dalam tu. Dalam tu daripada mula sampai habis riwayat je. Durrul Mansur. So hebat. Suyuti ni orang kenal dia sebagai alim mausu'i, ensiklopedia. Tidak ada cabang ilmu melainkan ada cap tangan Suyuti dalam bidang ilmu tersebut. Dan ada pula tafsir-tafsir yang fokus pada hukum hakam. Yang ni banyak. Yang fokus pada hukum hakam ni banyak, Al-Qurtubi, At-Tabari. So sebab apa? Sebab manusia memang dia perlukan hukum, benda yang pemboleh ubah, yang sentiasa berubah-ubah dalam kehidupan manusia, ikut zaman, ikut masa, ikut tempat. So hukum. So kebanyakan tafsir fokus dia adalah pada hukum hakam. So itu tafsir. Tafsir adalah kita pergi pada satu ayat, kita buat analisis. Perkataan bila Allah Ta'ala kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah Ta'ala guna Bismillah? Kenapa Allah Ta'ala pakai nama Allah? Kenapa Allah Ta'ala guna Ar-Rahman? Kenapa Allah Ta'ala guna Ar-Rahim? Alhamdulillah. So setiap perkataan ni ada makna di sebalik dia. Dan kadang-kadang ada perkataan tu nampak macam statement, tapi di sebaliknya ada arahan, ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu analisis yang kita buat untuk jadikan benda tu tafsir. Dan bersama dengan tafsir ada satu lagi benda yang nama dia takwil. Pernah dengar perkataan takwil? Takwil ni apa dia? Takwil ni apa dia? Takwil ni kalau ikut dia berbeza, ikut masa. Kalau orang-orang dahulu, zaman Imam Syafi'i ke zaman Imam Ahmad bin Hanbal, tafsir dengan takwil ni benda yang sama. Dia tak ada perubahan. Tafsir dengan takwil benda yang sama. Sebab tu Ibn Jarir At-Tabari, dia punya kitab dia, kitab tafsir yang paling hebat yang ada sepanjang zaman, Tafsir At-Tabari. Nama dia Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Quran. Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Quran. Dia tak tulis tafsir, tapi dia tulis takwil. Sebab apa? Sebab tafsir dengan takwil bagi mereka sama. Tetapi apabila muncul zaman falsafah, zaman ilmu kalam masuk dalam bidang tafsir, maksudnya bermulanya akal manusia memainkan peranan dalam ilmu tafsir, maka berlaku sedikit perubahan. Di mana orang mula membezakan perkataan ni makna yang zahir dengan makna yang tersembunyi, ataupun makna yang kedua dan ketiga, makna yang secondary dengan tertiary. Macam contoh kalau kita kata perkataan minta maaf, gila-gila. Ni Malaysia, kat Malaysia lah perkataan gila. Perkataan gila ni maksud dia apa? Secara zahirnya GILA maksud dia orang tak betul lah kan? Orang tak betul, gila, tak siuman. Tapi perkataan gila juga digunakan untuk besar gila. Kan? Apa lagi? Macam contohlah bahasa moden kan, gila lah. So apa maksud dia? Bukan maksud dia tak siuman, takkan besar tak siuman, tak kena makna dia. Tapi orang boleh faham maksudnya besar sangat, terlalu besar. So itu takwil. Takwil adalah apabila perkataan yang ada makna asal tapi digunakan untuk makna yang lain, tapi boleh difahami. Bila orang cakap kita boleh faham, itu takwil. Dan yang ketiga ada tadabbur.
Tadabbur dari perkataan dabara. Dabara maksud dia belakang. Kan kita pun minta maaf, akramakumullah, dubur, belakang kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a dubura kulli salatin, siapa yang baca dubura maksudnya belakang, selepas dia selesai solat, baca ayat kursi, laisa bainahu wa bainal jannati illa al-maut. Siapa yang baca ayat kursi lepas setiap kali habis solat fardu, maka tidak ada yang menghalang dia dengan syurga Allah Taala melainkan kematian sahaja. Okay, siapa yang baca dubura kulli salatin subhanallah salasan wa salasin, siapa yang baca lepas habis solat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka tudrikuna bihi man qablakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Kata Nabi SAW, kamu boleh kejar orang yang mendahului kamu. Orang yang dah banyak pahala, dia dapat pahala kerana pergi jihad ke, infakkan harta di jalan Allah Ta'ala ke, dia banyak pergi menuntut ilmu ke. Kita yang nak pergi menuntut ilmu susah, berat kan, kenderaan kadang tak ada, nak naik Grab takut. Lepas tu tengok orang lain semua dah pahala dah jauh dah, kita nak kejar tak tahu macam mana. Nabi SAW kata 33 kali baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, kamu boleh tinggalkan orang belakang kamu jauh kat belakang. Dan tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu melainkan orang yang buat seperti mana yang kamu buat. So itu Nabi SAW guna perkataan dubura, maksudnya belakang, selepas selesai habis solat. So perkataan tadabbur adalah kita tengok ayat ni dia ada makna zahir, dan kita nak faham nas Al-Quran dengan hadis mesti kena faham literal. Mesti kena faham secara literal. Itu asal. Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran ni, Allah Ta'ala kata apa? Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata. Maknanya dia tak ada kona-kona kiri kanan ke apa, tak ada, jelas. Kita tahu je makna perkataan ni, maka kita dah boleh faham dah apa Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Mesti kena faham secara literal. Okay? Namun di sebalik benda secara literal ni, kadang-kadang tersembunyi makna lain yang kadang-kadang kita tak perasan. Okay, contoh bila mana Umar bin Khattab dia kumpulkan para sahabat, dia tanya pada para sahabat, surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa maksud dia? Okay, ayat ni datang untuk bagi tahu makna apa? Okay, para sahabat semua kata ayat ni datang semua untuk bawa berita gembira. Kerana apa? Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia mula masuk dalam agama Allah Taala dengan kumpulan-kumpulan besar. Kalau tak sebelum tu masuk seorang-seorang. Okay, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk beriman seorang, Mus'ab bin Umair seorang, Abu Bakar pun beriman seorang. Tapi kemudian datang kumpulan-kumpulan besar, Nasrani Najran datang jumpa Nabi SAW, orang-orang Ghatfan, Thumamah bin Athal datang dengan rombongan Yamamah, Abu Hurairah bawa kabilah Ad-Daus datang untuk beriman kepada Nabi SAW. Datang masuk dengan beramai-ramai. Lalu para sahabat kata surah ni datang bawa kegembiraan, jelas membawa kegembiraan. Lalu Umar tanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tanya pada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu nampak pada surah ni? Maka apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Ibnu Abbas kata surah ni adalah surah yang membawa berita sedih. Pasal apa? Kerana di sebalik orang dah masuk Islam, bermakna Nabi SAW telah selesai tanggungjawab Nabi SAW, dan Nabi akan tinggalkan kita. Nampak? So itu tadabbur. Maksudnya benda tak jelas. Kalau kita baca, kita tafsir surah Idza jaa nasrullah ni, memang tak jumpa pun makna. Kat mana nak jumpa makna Nabi SAW nak wafat dalam surah ni? Tak jumpa. Tapi itu yang ada di sebalik tadabbur, yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Cuma ada sebahagian orang dia salah guna. Dia salah guna tadabbur ni macam golongan-golongan sufi. Okay, bila dia nampak tadabbur, kita panggil benda ni tadabbur, tapi dia panggil benda ni sebagai tafsir isyari. Tafsir isyari maksudnya setiap ayat Quran ni dia ada makna zahir dan dia ada makna batin. Okay. So kadang-kadang bila kita tengok contoh bila Allah Ta'ala datang ke ayat Quran kan, urqud birijlik, Allah Ta'ala kata pada Nabi Ayub alaihissalam, bila Allah Ta'ala nak sembuhkan Nabi Ayub, lalu Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub ni bagi sebab sebab untuk Nabi Ayub sembuh. Lalu Allah Ta'ala kata, hentakkan kaki kamu ke lantai.
Okay, lalu hazam mughtasalun baridun wa syarab, maka akan keluar air yang Nabi Ayub guna untuk mandi, mughtasal, dan untuk minum. Lalu dengan izin Allah Ta'ala sembuhlah Nabi Ayub AS. Okay, lalu ada orang dia ambil benda ni, dia kata tengok di sebalik ayat ni Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita bila seseorang tu sakit nak sembuh, okay, ataupun dia nak sihat ke, nak selamat daripada mudarat ke, dia kena hentak kaki. So apa jadi? Mulalah zikir dengan zikir dengan hentak kaki. Nampak? So bagi dia itu adalah makna ayat Al-Quran. Sebab apa? Ada makna di sebalik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Okay? So dia ada macam-macam, dan ada benda yang kita boleh terima, ada benda yang kita tidak boleh terima. Dan kenapa ada sebahagian orang terima boleh zikir sambil menari? Sebab dia pakai ayat Al-Quran. Dan susah sebenarnya kita bila nak berdepan dengan benda-benda ni. Sebab tu kita kena tahu, sebelum kita bertadabbur, maka mesti kena tafsir dulu. Okay? Dia tak boleh terus masuk dalam tadabbur. Terus masuk dalam tadabbur, macam itulah jadinya. Okay? So kita kena tafsir dulu, kena tahu apa Allah Ta'ala nak sampaikan daripada kita, baru kemudiannya kita relatekan dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Okay? So boleh nampak beza tafsir, takwil dan tadabbur. Lalu insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan kita punya bicara kita dengan surah yang ke-18. Okay, dengan surah yang ke-18 yang pada nota dalam bahasa Arab boleh buka surat 236. Okay, buka surat 236. Okay. Okay, dan kita akan gunakan kitab Aisarut Tafasir. Okay, Aisarut Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Saya sempat dengan dia beberapa tahun, 2-3 tahun sempat menghadirkan diri ke kelas dia. Dan antara sebab kenapa pilih kitab ini, kerana yang pertama dia bahasa Arab dia bahasa yang sangat mudah. Kalau nak bandingkan dengan kitab yang kita selalu baca, apa tafsir yang kita selalu baca kalau dalam bahasa Arab? Kalau hatta kita baca tafsir Jalalain pun, siapa boleh faham hebat. Sebab bahasa Arab dia bahasa Arab yang sangat tinggi. Apa tafsir Jalalain, kalau buka Fathul Qadir ke, kita dengar Fathul Qadir, nak baca Fathul Qadir susah. Hatta Ibnu Katsir sekalipun, Ibnu Katsir tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir ni sebenarnya kenapa ramai jadikan dia rujukan? Sebab kitab tafsir yang paling agung, paling hebat pernah ditulis oleh manusia adalah kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kitab Ibnu Jarir At-Tabari pun dalam berapa jilid ada sekarang ni? 21, 22 jilid yang ada kitab At-Tabari ni. Itu pun dia kata kat mukadimah dia dah tapis daripada 300,000 helaian yang ada. Ibnu Jarir sendiri kata dia dah tapis tu. Dalam tapis-tapis dia pun 21 jilid keluar. Okay, lalu 21 jilid ni bila kita nak baca memang jam, memang kepala jadi jam. Okay, lalu nak ringkaskan pun bukan senang. Sebab dia Ibnu Jarir ni, dia punya kelebihan dia bukan hanya pakai bahasa Arab, dia pakai riwayat-riwayat yang ada. Bahkan riwayat ni dia tak ambil kita macam kita nak belajar hadis ataupun kita nak cerita pasal hadis, kita ambil rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahu sekian-sekian. Ibnu Jarir tak ada. Dia dulu sebelum Bukhari Muslim, dia hidup sezaman dengan Bukhari Muslim. Zaman tu Sahih Bukhari Muslim tak famous lagi. Orang masih datang pergi belajar dengan Bukhari. So hadis dia riwayat sendiri. Rawah Ibnu Jarir, berapa banyak tempat Ibnu Jarir bawa keluar dia punya riwayat dia. Okay, lalu dan kemudian dia istisyhad dengan syair-syair Arab. Kita nak belajar jangan cakap syair Arab, bahasa Arab ayat biasa pun kita dah jam dah. So ini nak belajar syair Arab, dia punya seni dia punya ni memang susah. Dan kemudian dia ada kemahiran dalam bab mengeluarkan hukum. Ibnu Jarir ni dia bukan hanya boleh bawa keluar makna ayat Al-Quran, tapi dia boleh bawa keluar benda yang sangat pelik dan ajaib daripada ayat-ayat Al-Quran yang ada, hikmah-hikmah yang ada di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu kitab dia kitab yang sangat bagus nak baca. Tapi kita tak pernah dengar orang mengajar kitab Ibnu Jarir At-Tabari sebab sangat susah. Okay, saya mengajar pun mungkin kita boleh silap faham apa yang dia nak sampaikan. Dan datang Ibnu Katsir lepas tu, Ismail Ibnu Katsir datang selepas tu, dia ringkaskan kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Dia buang benda-benda yang susah, dia tinggalkan benda-benda yang senang. Okay. Walaupun dia buang benda-benda susah tu, kitab dia tetap susah.
kitab dia tetap susah. Sebab dia benda susah ni kita ringkaskan pun dia tetap susah. Dia bukan dia boleh benda susah ringkas jadi senang. Macam buku-buku medik yang saya belajar perubatan kan, buku tebal-tebal semua. So datang doktor ringkaskan jadi senang tak juga, jadi susah juga. So sama, benda ni susah juga. So bila ada orang yang datang pada ayat Al-Quran, dia boleh cerita dengan lafaz yang mudah dan senang untuk difahami. Dan khilaf-khilaf para ulama semua dia boleh himpunkan, dan dia boleh bawa keluar satu pandangan yang kita nampak cantik. Lalu kenapa kita tak pergi kepada kitab ini? Sebab kita dengan Al-Quran ni, apa yang kita nak adalah kita nak faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita. Lalu kalau jumpa kitab yang mudah, kita belajar. Jangan pula kata, saya nak jadi hebat, kena belajar At-Tabari, kena belajar Fathul Qadir. Sebab kita belajar hebat, tapi kalau belajar 1-2 muka surat lepas tu dah down. So kita baik kita ambil benda yang mudah yang kita boleh belajar sampai habis Al-Quran ke, itu lebih baik. Lalu insya-Allah kita akan guna kitab Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, yang asalnya daripada Jazair, lalu kemudian berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sempat mengajar di Universiti Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, mengajar bab tafsir, dan dia ada kitab-kitab lain juga, macam kitab Minhajul Muslim, pasal akhlak-akhlak orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. So antara kitab dia yang terkenal adalah Aisarut Tafasir. Dia pergi pada tafasir, pada tafsir-tafsir, lalu dia bawa keluar Aisar, yang paling mudah daripada tafsir-tafsir ni. Lalu kata muallif rahimahullahu taala, suratul Kahfi. Surah ini dinamakan surah Al-Kahfi. Dan biasa kita dengan Al-Quran, maka macam kita lah, kita suka kalau kita ada nama dan orang panggil kita dengan nama yang diberikan pada kita. Orang yang nama dan kita nak nama kita pun nama yang baik. Walaupun dalam surah Al-Kahfi ni ada cerita pasal siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Takkan nak bagi surah Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun ada sebahagian penulis kitab tafsir yang namakan surah ni sebagai surah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ialah adab dengan Al-Quran. Kita pun tak suka nama kita Muhammad, orang panggil Ahmad. Walaupun dua-dua makna sama, tapi kita tak seronok sebab kita dah ada nama kita sendiri. Nama Fatimah orang panggil Tim. Nama Khadijah panggil Katie. Nama Abdullah panggil Dol. So pelik-pelik nama manusia. Lalu surah-surah Al-Quran ni bila kita nak bercerita mesti kena ada nama. Kalau tak, macam mana kita nak sebut surah yang ni payahlah orang nak tahu kan. Lalu kena ada nama. Sebab tu orang yang menulis Al-Quran yang pertamanya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ni adalah orang pertama yang himpunkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Cuma pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ni dihimpunkan je ayat Quran ni. Zaid bin Thabit dia himpunkan je ayat Al-Quran daripada simpanan-simpanan dan koleksi-koleksi para sahabat, sama ada yang bertulis ataupun hafalan. Dan dia tak letak lagi nama surah-surah ni. Kemudian pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, barulah Zaid bin Thabit dikumpul beberapa orang para sahabat dari kalangan orang Quraisy, dan ada sebahagian yang bukan daripada Quraisy. Lalu mereka mula menulis Al-Quran dengan lesam Uthmani. Dan antara benda yang mereka letak pada waktu itu adalah nama-nama surah. Dan nama-nama surah dalam Al-Quran ni dia ada dua jenis. Satu, nama yang disebut sebagai Tauqifi. Tauqifi adalah nama yang datang daripada Nabi SAW. Nama yang datang daripada Nabi SAW, macam surah Al-Fatihah. Nabi SAW sebut pada Ubay bin Ka'ab, Nabi kata, "Lau 'allimannaka a'zama suratin fil Quran." Aku ajarkan kepada kamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, Fatihatul Kitab hiya sab'ul mathani. Nabi SAW namakan surah ni sebagai Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah contohnya, Nabi SAW sebut Iqra'ul Baqarah. Nabi SAW kata, bacalah surah Al-Baqarah, fa innaha la tastati'uha al-batalah. Kerana surah Al-Baqarah ni siapa yang baca dan amalkan surah Al-Baqarah, dia akan selamat daripada batalah, syaitan dan sihir dan syaitan. Kemudian Nabi SAW sebut Iqra'u surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran.
fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqan min tayrin sawaf. Nabi SAW kata baca surah Al-Baqarah, baca surah Ali Imran, kerana dua surah ni akan datang pada hari kiamat dalam bentuk kumpulan awan yang akan lindung kita daripada kepanasan matahari pada mahsyar nanti. Okay, so ada nama-nama surah yang Nabi SAW dah bagi nama dia. Okay, Al-Baqarah, Ali Imran. Okay. Dan antara surah yang Nabi SAW namakan juga adalah surah Al-Kahfi. So surah Al-Kahfi datang dalam riwayat hadis Nabi SAW. Tapi kita tak sentuh lagi. Satu lagi jenis surah, nama surah adalah Taufiqi. Okay, Taufiqi adalah ijtihad daripada para sahabat. Okay, para sahabat tengok nama surah ni tak disebut, Nabi tak cerita, sahabat lain pun tak cerita nama surah ni surah apa. Lalu para sahabat yang tulis Al-Quran ni dia letak nama untuk surah-surah ni. Okay, macam contoh sama ada nama ni nama yang tak pernah disebutkan oleh Nabi SAW langsung. Lalu mereka bagi nama surah apa contohnya, surah Al-A'raf ke, okay, surah Al-A'raf, surah apa lagi surah yang ada banyakkan juzuk 30 lah, Al-Humazah, Al-Fil, juzuk Ammar. Okay, itu banyak surah-surah yang tidak diberi nama, lalu diberi nama oleh para sahabat. Dan ada nama surah yang panjang, lalu mereka pendekkan nama surah tu. Okay, macam surah Sabbih isma rabbikal a'la, maka jadi Al-A'la je. Iza syamsu kuwirat, jadi At-Takwir, ubahlah sikit mana. Tapi asal tu ada datang dalam hadis Nabi SAW, cuma dia orang adjust. Sebab apa? Kalau letak panjang-panjang penat kot nak menulis, pendekkan dia. Okay, so nama-nama surah dalam Al-Quran maka dia ada dua, sama ada taufiqi ataupun tauqifi. Taufiqi ijtihad, tauqifi daripada Nabi SAW. Dan kata muallif rahimahullah taala, dan suratul Kahfi, yang ni muallif tak sebut. Surah Al-Kahfi bila ada nama yang disebutkan oleh Nabi SAW, ni kaedah dia. Kaedah, kalau nama surah ni disebut oleh Nabi SAW, maka ada fadilat membaca dia. Okay. Kalau nama surah ni tak ada disebutkan oleh Nabi SAW, maka tidak ada fadilat khusus. Fadilat khusus sebab baca Al-Quran ni semua ada fadilat kan. Siapa yang baca satu huruf dapat 10 hasanah kan. Al-hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tetapi kalau ada nama-nama surah yang Nabi SAW sebutkan, maka mesti ada fadilat-fadilat khusus. Macam surah Al-Kahfi contohnya, apa fadilat yang ada dalam surah Al-Kahfi? Apa yang kita pernah tahu sebelum ni? Baca setiap hari Jumaat. Okey, baca setiap hari Jumaat. Nabi SAW sebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Mustadrak Al-Hakim. Kata Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha Allahu lahu minan nuri ma bainal jumu'ah. Dalam satu riwayat ma bainal jumu'atain, ataupun dalam satu riwayat lain Nabi SAW sebut adha Allahu minan nuri ma bainahu ila baitil atiq. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada yaumul Jum'ah. Ingat tengok kita kata, bila kita baca hadis Nabi SAW, kena tengok lafaz dia. Nabi sebut yaumul Jum'ati. Yaum adalah hari. Hari biasanya siang. Okey, so siang. Sebab tu majoriti para ulama kata sunnah membaca surah Al-Kahfi ni pada siang hari Jumaat. Kita start, cuma dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia sebut bahawa wa yustahabbu, dan disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi ni pada yaumul Jumu'ah, pada siang hari Jumaat, walailiha, dan pada malam dia. Okey, malam Jumaat, hari Khamis, hari ni malam Jumaat. Okey, cuma sebab hadis Nabi SAW, Nabi sebut yaumul Jumu'ah, siang hari Jumaat, maka kita lebih fokuskan kepada siang hari Jumaat untuk membaca surah Al-Kahfi. Kalau baca malam, insya-Allah tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Cuma kita nak bagi muwafaqah as-sunnah, nak bagi tepat ikut sunnah ni, maka kita buat pada siang hari Jumaat. Okey. Dan apa lagi fadilat yang ada dalam surah Al-Kahfi? Apa yang kita pernah dengar? 10 ayat pertama. Apa yang ada pada 10 ayat pertama tu? Okey, kalau hafal jadi apa? Jadi hafal lah kan? Ke dapat apa?
Daripada macam okey, yang hapus dosa tu dia tak ada. Cuma yang Nabi SAW sebut tadi, Allahu lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Allah Ta'ala akan bagi dia cahaya. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat, Allah Ta'ala akan bagi dia cahaya yang luas ataupun besar. Cahaya tu bagaikan 2 Jumaat, ataupun cahaya antara dia dengan Kaabah. Tengoklah mana yang lagi jauh, mana yang lagi hebat cahayanya. Okay, dan kemudian antara kelebihan yang ada dalam surah Al-Kahfi, Nabi SAW menyebutkan, man hafiza 10 ayatin min awaili suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang tengok ayat dia juga. Okay, hadis Nabi SAW, man hafiza, bukan siapa yang baca, siapa yang hafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Hadis dalam Sahih Muslim. Okay, siapa yang hafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Okay, kerana dalam satu riwayat Nabi SAW menyebutkan, siapa yang membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ni di hadapan Dajjal, lam yusallit alaih, Dajjal tak akan dapat buat apa-apa pada dia. Okay, so hafal lah, sebab time jumpa Dajjal mana ada masa nak buka, nak cari mushaf, nak buka entah ada lagi ke tak internet ke telefon, kita tak tahulah. Tapi sebab tu Nabi SAW suruh kita hafal. Okay, dan dia dalam rangkaian perawi hadis, siapa yang hafal 10 ayat pertama ni, ada seorang lelaki nama dia Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj bin Warad al-Atki. Syu'bah ni adalah orang yang hebat dalam periwayatan hadis. Orang tak pernah pertikai dia dalam bab periwayatan hadis. Maksudnya hafalan dia hafalan yang hebat, akhlak dia akhlak yang baik, dalam beragama pun dia seorang yang baik. Okay, cuma dalam riwayat hadis ni, Syu'bah ni dia meriwayatkan dalam bentuk yang berbeza. Okay, dia kata man hafiza 10 ayatin min awakhir suratil kahf. Okay, dia kata siapa yang hafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, dia akan usima minad dajjal, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Okey, lalu macam mana kita nak buat dengan riwayat Syu'bah ni? Sebab semua orang yang meriwayatkan hadis tentang hafal 10 ayat ni, semua sebut 10 ayat yang pertama. Tapi dia ni sebut 10 ayat terakhir. Cuma sebab dia ni seorang yang hebat, lalu orang nak bangkang dia, nak pertikaikan dia susah. Okay, sebab dia ada orang-orang yang memang Ibn Shihab Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyib ni semua susah nak bangkang. Sufyan bin Uyainah, okay, ni orang sangat hebat. Okay, sampai Abdullah bin Mubarak, jenis-jenis orang memang nak lawan, nak bangkang riwayat hadis dia ni sangat susah. So macam mana kita nak buat? Sebab kalau dalam kaedah ulum hadis, apa usul hadis, kalau ada seorang riwayat yang bertentangan dengan yang lain-lain yang sama hebat dengan dia atau yang lagi hebat daripada dia, hadis dia ni dinamakan syadz. Okay, syadz. Dan hadis syadz ni kita tak boleh pakai, sebab dia berseorangan. Orang lain semua jawab A, jawapan A, yang dia seorang B. Okay, so apa, orang lain semua kata esok hari Jumaat, dia esok hari Khamis, kan? So biasa syadz ni tak betul lah, kan? Dah 100 orang jawab, cakap benda yang sama, tiba-tiba seorang jawab yang lain. Sebab tu dinamakan syadz. Dan syadz ni antara koleksi hadis-hadis dhaif, okay, biasanya ditolak. Tetapi masalah dia adalah apabila jumpa orang seperti ni, orang seperti Syu'bah bin Hajjaj yang sangat hebat dalam dia punya peribadi tu, sangat hebat. So menyebabkan sebahagian daripada ahlul hadis dia terima periwayatan Syu'bah ni. Maka mereka kata untuk selamat, hafallah 10 yang pertama, 10 yang terakhir. Dan saya kata hafallah satu surah, lagi senang. Kita keluar daripada khilaf, hafal satu surah. Dan ayat dia pun tak banyak. Kata muallif rahimahullah ta'ala, wa ayatuha ashrun wa mi'ah. Ayat dia 110 je. Kalau seminggu dapat hafal 10 ayat, 10 minggu atau 11 minggu, habis dah dapat surah Al-Kahfi. Dan kalau kita baca tiap-tiap minggu surah Al-Kahfi ni, lagi senang kita nak hafal. Okey. Baik. Okey. Baik, suratul Kahfi makkiyatun, dan kemudian kata muallif rahimahullah taala, surah Al-Kahfi ini adalah makkiyah. Okey, apa maksud makkiyah? Diturunkan dekat okey, baik.
Okey, apabila disebutkan Makkiyah dengan Madaniyah, maka ada dua ataupun ada tiga pandangan sebenarnya. Okey. Pandangan yang pertama adalah surah Makkiyah ni surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Okey, dan Madaniyah surah yang diturunkan dekat Al-Madinah Al-Munawwarah. Pandangan yang kedua dia kata apa dia? Dia satu ikut tempat, satu ikut masa. Pandangan yang kedua kata surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, dan Madaniyah adalah surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan pandangan yang ketiga pula mengatakan bahawa surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan untuk khitab pada ahli Makkah, untuk berbicara dengan ahli Makkah. Adapun surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan untuk khitab, untuk berbicara dengan ahli Madinah, okey, dengan penduduk Madinah. Sebab kita tengok kalau buka Al-Quran, surah Makkiyah dengan Madaniyah ni beza jauh. Beza jauh. Satu, kalau buka surah-surah Makkiyah, nak baca pun susah. Tengok juzuk 29, juzuk 30. Ni semua majoriti surah-surah Makkiyah ni. Bila nak baca senang? Susah. Ada surah Madaniyah dalam tu, tapi surah Madaniyah yang buat juzuk ni jadi senang. Kalau tak, susah. Nak baca An-Naba, Nazi'at, nak hafal bukan senang. Ayat pendek-pendek tapi perkataan-perkataan dia susah-susah. Okay, kerana dia khitab pada ahli Makkah. Orang dekat Makkah ni nak beza daripada segi khitab. Kenapa kita cerita pasal khitab ni? Sebab orang dekat Makkah ni, kalau kita tengok, dia berbangga dengan apa? Dia bangga dengan syair Arab dia. Okay, so dia ada 3 pasar, dia ada kawasan tumpuan pelancong dekat Mekah ni. Selain daripada Kaabah, ada 3 tempat. Ada Uqaz, Majinnah, Zulmajaz. Dekat 3 tempat ni, apa yang mereka perdagangkan? Okay, selain barang-barang, selain senjata, selain hamba, maka mereka berdagang syair. Syair-syair Arab. So mereka ni sangat berbangga dengan syair Arab. Sebab tu antara sebab mereka tolak Al-Quran pasal apa? Sebab mereka anggap Quran ni adalah syair yang direka oleh Nabi SAW. Lalu mereka kata, oh ini kalau Muhammad reka, kita boleh reka yang lebih baik daripada dia. Tapi akhirnya semua masuk Islam. Pasal apa? Sebab akhirnya mereka tahu bahawa ini bukan daripada Nabi SAW. Hatta Abu Jahal pun dia iktiraf sendiri bahawa ini adalah kalam Abu Jahal. Abu Jahal tak apalah, sebab dia ni bukan orang yang terkenal dalam bab sastera Arab ni. Tapi ada Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni orang yang memang apa dia kata itulah bahasa. Macam sekarang bahasa Melayu kan, siapa yang menentukan perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu? UKM betul kan, Dr. Nik Safiah Karim kan. Dia kalau dia keluarkan perkataan, itulah bahasa Melayu. Kan. So dulu ada prof seorang lagi kan, Azhar Aziz. Kan dulu. Dia orang ni lah yang apa dia orang cakap itulah bahasa Melayu. Yang keluar nama suar foto ke apa benda semua, itu daripada dia orang ni semua kat UKM. Okey. So dalam bahasa Arab, kalau Al-Walid bin Mughirah kata apa, itulah bahasa. Sebab kalau Al-Walid kata ini bukan bahasa Arab, maka itu bukan bahasa Arab. Dia dengar Nabi SAW baca Al-Quran, lalu dia kata ini bukan kalam manusia ni, mustahil manusia boleh buat kalam seperti ini. Sebab tu lama kelamaan orang-orang yang dulu ingkar Nabi SAW kerana merasakan bahawa Quran ni datang daripada Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut dah dalam Al-Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Nabi tidak diajarkan syair, dan tak patut pun Nabi untuk belajar syair, dan tak ada keperluan pun Nabi untuk belajar syair. Okay, lalu akhirnya mereka dapati bahawa ia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so tengok kerana orang Arab Mekah ni mereka sangat kagum dengan syair, kemampuan mereka berbahasa Arab, maka ayat-ayat Al-Quran yang turun dekat pada yang dinamakan Makkiyah ni, bila ditujukan pada penduduk Mekah, maka bahasa dia bahasa yang sangat tinggi. Okay, dan bila kita nak sebut pun susah, tafsir dia lebih susah lagi. Surah Makkiyah tafsiran dia tafsir yang lebih susah, macam surah Al-Kahfi ni. Adapun dekat Madinah ni penduduk dia tak ada pula penduduk datang, wahai Rasulullah ni syair kami, tak ada. Tapi orang Arab dekat Mekah dia ada mu'allaqat, dipanggil mu'allaqat. Syair-syair yang hebat dia akan tampal dekat Kaabah. Mu'allaqat. Yang akhirnya ada mu'allaqat dipanggil al-mu'allaqat as-sab'ah. Maksudnya yang sampai sekarang tak ada orang cabar, ada 7
syair Arab yang ada dekat Kaabah yang sampai sekarang tak ada orang boleh cabar lagi syair yang hebat. Tapi pergi sampai kat Madinah Al-Munawwarah, orang kat Madinah ni tak peduli pun bahasa apa. Bagilah bahasa apa pun tak kisah. Okay, sebab apa? Keadaan yang berbeza. Orang Mekah ni hidup dia cantik, terancang, teratur, ada sistem. Okay. Tapi dekat Madinah ni orang yang tak ada sistem, bergaduh, perang bertahun-tahun, sampai 100 tahun perang Aus dengan Khazraj. Orang Yahudi pula sponsor lah, macam biasa lah, macam sekarang kan. Sponsor je. Okay, yang gaduh Aus dengan Khazraj, penduduk asal Madinah, datang orang Yahudi dekat situ, tak join pun, tapi duk salur dia punya sumbangan dia. Sebab tu ada Aus ni dia halif dia ada dia punya MOU dia dengan Yahudi tertentu. Khazraj ni dia ada MOU dia dengan Yahudi tertentu. Sebab tu pada ketika mana Nabi nak halau sebahagian orang Yahudi daripada Madinah ketika mana mereka cuba untuk bunuh Nabi SAW, maka orang Yahudi ni minta supaya mereka berbincang dulu dengan dia punya partner dari kalangan Aus. Okay, dan ketika mana Nabi nak halau Bani Quraizah setelah mereka khianat Nabi dalam perang Ahzab, okay, maka Bani Quraizah kata dia nak bincang dulu dengan dia punya halif dia, dengan orang yang dibuat perjanjian. Okay, so maknanya Yahudi ni dia ada perjanjian dengan Aus, sebahagian Yahudi dengan Aus, sebahagian Yahudi dengan Khazraj. Diorang ni tak ada pentadbiran, tak ada pemerintahan, tak ada sistem. Okay, lalu bila mana Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quran pada orang-orang Madinah, tak sama bentuk dengan orang Mekah. Orang Mekah tadi sistem dah cantik, cuma masalah diorang berbangga dengan Arab. Orang Madinah pula yang perlu adalah sistem. Sebab tu Allah Ta'ala bagi mereka syariat, solat, puasa, zakat, haji, teratur, berdisiplin. Okay, so Allah Ta'ala bagi pada mereka benda-benda seperti ini. Sebab tu ada sebahagian para ulama kata Makkiyah dengan Madaniyah ni dia bergantung kepada khitab, kepada penceritaan yang Allah Ta'ala ceritakan. Okay, walau bagaimanapun yang jelas dan nyata adalah surah-surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Dan surah-surah Madaniyah adalah surah-surah yang Allah Ta'ala turunkan selepas hijrah Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kerana ada sebahagian ayat, macam contoh ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat ini turun kat mana? Dekat Mekah, ketika mana Nabi sedang buat haji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Okay, lalu kalau ikut pandangan orang yang kata Makkiyah ni turun dekat Mekah, maka sepatutnya surah ni surah Makkiyah lah. Surah Al-Ma'idah ni surah Al-Makkiyah. Ataupun yang kata khitab kepada penduduk Mekah. Okay, surah Makkiyah ni surah yang berbicara dengan penduduk Mekah. Sepatutnya surah Al-Ma'idah ni jadi Makkiyah, tapi surah Ma'idah ni sepakat Madaniyah. Okay, so kerana tu kita kata pandangan yang paling kuat adalah yang mengatakan bahawa surah Madaniyah adalah surah yang turun selepas hijrah Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, kemudian kenapa turun surah Al-Kahfi? Dan surah Al-Kahfi ni Makkiyah, surah yang turun dekat Makkah Al-Mukarramah. Okay, dan sebab turun surah Al-Quran. Sebab turun surah Al-Quran ada dua sebab Ada dua sebab. Satu, disebabkan peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku. Okay, ada peristiwa-peristiwa yang berlaku menyebabkan Allah Ta'ala turunkan surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu untuk memberi penerangan dan penjelasan. Okay. Dan ada ayat yang tak ada peristiwa berlaku, tapi Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi SAW. So yang ni dipanggil ibtidaan. Ibtidaan maksudnya Allah Ta'ala datangkan untuk tunjukkan support, sokongan kepada Nabi SAW. Ataupun Allah Ta'ala datangkan kerana nak Nabi bila berdakwah pada orang, Nabi berhadapan dengan macam-macam orang. Okay, ada orang yang terima dakwah Nabi, ada orang yang tolak, ada orang yang menentang. Dan menentang ni pula macam-macam. Ada orang yang menentang dengan mulut je, ada orang yang menentang dengan baling batu kat Nabi, ada yang baling salah jazur, isi perut lembu, bukan lembu, isi perut unta, campak pada Nabi SAW. Kita kalau nak buat ibadah korban, benda yang kita paling nak jauh apa dia? Potong perut lembu kan, dia punya bau dia, Masya Allah. Okay, tapi ada orang ambil isi perut unta tu campak pada Nabi SAW. So macam-macam benda berlaku pada Nabi SAW. So sebagai manusia, Nabi pun ada perasaan. Kadang-kadang Nabi down, kadang-kadang Nabi sedih. So Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat Al-Quran untuk tasliyah,
untuk gembirakan semula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Allah Taala datang dalam satu surah panjang, surah Yusuf alaihi salam, untuk gembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so apa sebab turunnya surah Al-Kahfi ni? Okey. So dekat Makkah Al-Mukarramah, orang-orang kafir Quraisy ni bila dia berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak menghilangkan ataupun nak membatalkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mengatakan bahawa Muhammad ni bukan nabi. Okey, sampai Abu Jahal dia tak nak beriman dengan Nabi, satu sebab je. Sebab dia kata ma nahnu wa banu Abdul Muttalib illa kafarasai rihan. Kami dengan Bani Abdul Muttalib. Abu Jahal ni Bani Makhzum. Bani Makhzum dengan Bani Abdul Muttalib ni sentiasa bersaing untuk politik, siapa yang duduk dekat atas. Okey, so bersainglah dua orang. So bersaing tunjuk kehebatan masing-masing, kepandaian masing-masing, strategi masing-masing. Sampai satu ketika Nabi isytihar diri dia sebagai Nabi. Lalu Abu Jahal kata, mana Acik macam ni? Okay, kita duk lawan fair and square, tiba-tiba kamu kata ada Nabi. Kenapa tak ada Nabi di kalangan aku? Aku pernah ada Nabi juga. Itu sebab Abu Jahal dia tak nak beriman dengan Nabi SAW, kerana hasada, dengki, iri hati pada Nabi dan kabilah Nabi SAW. Lalu mereka, orang yang tak setuju dengan Nabi SAW, cari jalan macam mana nak membuktikan bahawa Muhammad ni palsu, bukan Nabi. Lalu mereka buat apa? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. So mereka sentiasa berjumpa, orang kafir Quraisy ni dia sentiasa berjumpa dengan ahli kitab. Okey. Dan Allah Taala cerita benda ni dalam surah 14, surah Al-Baqarah, ayat atas sekali. So penting untuk kita tahu benda ni pasal apa? Sebab ada sebahagian sejarawan dia kata zaman Nabi SAW, zaman ibu ayah Nabi, zaman datuk Nabi, mereka kata ia adalah zaman fatrah. Zaman fatrah maksudnya zaman tak ada risalah, tak ada agama sampai pada mereka. Tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada ajaran-ajaran agama samawi sampai kepada mereka. Tetapi Allah Ta'ala cerita dah dalam Al-Quran bahawa orang-orang kafir Quraisy ni mereka ada hubungan yang sangat rapat dengan ahli kitab. Dengan ahli kitab. Maksudnya mereka tahu ada ajaran Nabi Allah Musa AS. Mereka tahu ada ajaran Nabi Isa AS. Dan bukti yang paling jelas mereka tahu ada ajaran daripada Allah Ta'ala. Apa bukti dia? Mereka duduk dekat Mekah. Okay. Apa yang ada dekat Mekah ni? Takkan tak tahu sejarah Mekah? Okay, sejarah Mekah. Siapa yang buka kota Mekah ni? Siapa buka kota Mekah? Nabi Allah Ismail AS. Dia yang buka kota Mekah ni. Dia dengan mak dia kemudian datang, kabilah Jurhum datang, barulah jadi besar kawasan Makkah Al-Mukarramah. So Nabi Ismail bawa ajaran apa? Dan siapa yang bina Kaabah? Takkan mereka tak tahu sejarah pembinaan Kaabah? Yang bina Kaabah adalah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail AS. Bahkan tidak pernah orang stop daripada zaman Nabi Ibrahim sampai kepada zaman Nabi SAW. Tak pernah orang stop tawaf, datang buat haji dekat Makkah. Sejak Allah Ta'ala kata pada Nabi Ibrahim, wa azzim fin nasi bil hajj, panggil semua manusia datang untuk buat haji. Abrahah datang nak pecahkan Kaabah. Pasal apa? Pasal dia duk bersaing. Orang datang buat haji dekat Kaabah, lalu orang Kristian rasa terancam. Masa tu Kristian sangat kuat, Kristian Habsyah, Kristian kat Eritrea. Masa tu dia orang sangat kuat. Okay, lalu Abrahah dia buat satu gereja nama dia Qulais dekat Yaman. Lalu dia nak orang datang dekat gereja dia. Okay, nak bagi tahu dia hebat juga. Tapi orang tak datang. Okay, bahkan ada orang Arab datang, dia buat benda tak elok pula dekat situ. Okay, lalu Abraham marah, dia nak runtuhkan Kaabah. Okay, sebab dia tak nak orang pergi buat haji dekat Kaabah. Okay, so maksudnya haji itu dah ada sebelum Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Okay, dan dalam kawasan Mekah tu pula ada bila Nabi SAW dapat wahyu jadi Nabi dan Rasul. Khadijah bawa dia jumpa siapa? Jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa dia? Sepupu dia, sepupu Khadijah bintu Khuwailid. Dan sepupu dia ni beragama apa? Dia bukan Nasrani, Yahudi. Sebab dia kata benda ni adalah benda yang sama diturunkan kepada Nabi Musa AS. Okey, so dia pegang dengan ajaran Bani Israel, dengan kitab Taurat yang ada pada dia. Okay, dan ada orang Kristian pula, Zaid bin Amr bin Naufal, kata Nabi SAW, yub'athu ummatan wahidah. So orang kafir Quraisy sebelum zaman Nabi SAW, sebelum Nabi dibangkitkan, dah tahu dah tentang kedatangan
ataupun ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada para nabi dan rasul. Bahkan kalau mereka ada masalah, mereka akan tanya kepada ahli kitab ni, macam mana penyelesaian dia. Sebab bagi mereka ahli kitab ni, diorang ni kan hidup huha-huha kan. So bila nak tanya orang baik, mereka akan pergilah pada ahli kitab ni. Sebab bagi mereka ahli kitab ni orang yang mutadayyin, orang yang beragama, hebat, suci, bersih. Okay, so mereka pergi. Okay, lalu bila mana Nabi SAW mengisytihad diri dia sebagai Nabi, maka mereka nak nak membuktikan, nak cari bukti betul ke Muhammad ni Nabi. Lalu mereka tanya siapa? Tanya pada ahli kitab. Okay, sebab yang ada nama Nabi dan Rasul ni ahli kitab je lah. Kan berderet ahli kitab yang ada Nabi dan Rasul. Lalu mereka tanya pada ahli kitab, macam mana nak buktikan bahawa Nabi SAW ni Nabi ataupun Rasul? Maka ahli kitab kata, tanya soalan-soalan yang tak ada orang boleh jawab melainkan orang yang dapat wahyu. Sebab para Nabi ni adalah orang yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ahli kitab ni ajar, tanya soalan-soalan tentang benda-benda yang telah berlaku, tetapi tidak diceritakan dalam mana-mana buku sejarah. Okay? Tapi benda tu berlaku. Yang mana yang boleh jawab benda ni hanya orang yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka pun tanya pada Nabi SAW, ceritakan kepada mereka tentang Zulkarnain. Okay, datang jumpa Nabi SAW, minta cerita tentang Zulkarnain. Lalu Nabi SAW kata apa? Datang esok aku bagi jawapan. Okay, datang esok aku bagi jawapan, kata Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan wahyu pada Nabi SAW. Pasal apa? Kerana Nabi SAW tak sebut insya-Allah. Dan Nabi akan ceritalah lepas tu. Nabi SAW bagi tahu tentang benda yang berlaku, benda yang sama berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa yang berlaku pada Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman ada 99 orang isteri. Lalu Nabi Sulaiman kata apa? Nabi Sulaiman kata, la atufan, aku akan pergi pada 99 orang isteri aku hari ini, yang mana mereka semua ni akan melahirkan 100 orang anak lelaki. 100 orang anak lelaki, yang 100 orang anak lelaki, setiap seorang ni melahirkan 100 orang anak lelaki yang Nabi Sulaiman boleh bawa pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi Nabi Sulaiman tak kata insya-Allah. Lalu yang lahir hanya seorang sahaja anak lelaki, itu pun kurang sempurna fizikal dia. Okay, kerana tidak sebut insya-Allah. Okay, so Nabi SAW pun tak sebut insya-Allah ketika mana datang soalan kepada Nabi SAW, dan Nabi gembira dengan soalan ni. Nabi tak sebut insya-Allah kerana terlalu gembira. Okey, sebab antara perjanjian Nabi dengan orang kafir Quraisy pada waktu tu, dalam riwayat menceritakan bahawa Nabi SAW kata, kalau aku dapat bagi jawapan pada kamu tentang ini, maka kamu nak beriman tak pada Allah Taala? Mereka kata mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu Nabi sangat happy. Nabi kata datang esok. Okey, tapi esok-esok datang tak ada. Okey, tak ada. Okey, lalu Allah Taala lewatkan sedikit turunnya surah Al-Kahfi, bukan tak bawa datang, tapi lewat sikit. Okey, akhirnya Nabi SAW bagi jawapan kepada orang-orang kafir Quraisy, tetapi lambat, menyebabkan ada orang yang tak percaya ataupun tak beriman dengan Nabi SAW. Dan kata Nabi ada masa untuk reka jawapan dan tanya pada ahli kitab tentang jawapan kepada soalan yang mereka nak berikan. Okey. Okay. So itu perkara berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Lalu kata muallif rahimahullahu taala, kita akan baca surah Al-Kahfi ni mengikut potongan-potongan yang ni antara sebab kita pilih Aisarut Tafasir, sebab dia datang dengan potongan mengikut cerita. Okey, sebab kita antara benda yang masyarakat dekat Malaysia ni yang kita kurang adalah waqaf dan ibtida. Kita bila baca Al-Quran, kita boleh tahu mana mat, mana nak sebut huruf macam mana, panjang pendek, nak dengung, tak nak dengung, qalqalah ke tak qalqalah. Tapi yang kita lemah adalah waqaf dan ibtida. Kat mana nak berhenti? Kalau tak ada tanda waqaf, blank lah. Kalau ada tanda waqaf senang. Tapi kalau tak ada tanda waqaf, dia dah stop sekejap. Okey, lepas tu bila kita waqaf pula, dekat mana nak mula balik? Okey, so kita nak berhenti pada ayat yang makna dia cantik, dan kita nak mula balik pada ayat yang makna dia cantik. Dan kalau kita nak baca ayat, katalah kita nak baca surah Al-Baqarah, dekat mana kita nak berhenti? Okay, ayat 1 sampai 7 ke, ayat 1 sampai 6 ke, 1 sampai 5 ke? Kita nak berhenti biar baca tu orang dapat gambaran satu cerita kita
kita tengah baca. Dan itu yang terbaik. Dan kerana itu kita baca kitab Aisarut Tafasir sebab dia dah potong ayat tu mengikut maqta' dia, mengikut perenggan-perenggan dia, mengikut paragraf yang ada. Okey. Lalu kata muallif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Bismillahirrahmanirrahim ni apa dia? Ayat Al-Quran ke? Bukan ayat Al-Quran ke? Bacaan ke? Doa ke? Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia ayat Al-Quran, kita kena baca lah kan? Kalau dia bukan ayat Al-Quran, kita tak payah baca pun tak apa. Tapi Bismillah ni apa dia sebenarnya? Okay, ada dua pandangan. Satu pandangan yang pertama, sebelum tu, Bismillahirrahmanirrahim, semua sepakat bahawa dia adalah ayat daripada surah. Tidak. Dia adalah ayat daripada surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, surah semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim, sepakat semua, tak ada khilaf bahawa dia adalah ayat daripada surah An-Naml. Okey. Dan kemudian ada khilaf pada bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah Al-Fatihah. Okay, sebahagian kata bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada surah Al-Fatihah, sebahagian lagi kata dia bukan ayat daripada surah Al-Fatihah, dan kedua-duanya adalah riwayat daripada Nabi SAW. Okay, so kita tak boleh nak kata satu ni betul, satu ni tak betul. Okay, wa kufir makin ya'udul basmalah wa siwahuma alaihim ula alaihim uddalah. Okay, ayat surah Al-Fatihah tak ada khilaf, 7 ayat. Sebab Allah Ta'ala kata wa atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Allah Taala telah bagi kamu 7 ayat, iaitu surah Al-Fatihah. Okay, cuma perbezaan dia adalah sebahagian kata bahawa ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau orang yang kata bismillah ni bukan ayat, macam mana nak jadi 7? Okey, ayat yang terakhir itu dipecahkan kepada 2. Siratal ladzina an'amta alaihim adalah ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7, dan dua-duanya adalah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, itu bismillah pada Al-Fatihah. Dan kemudian tidak ada khilaf juga bahawa tidak ada bismillahirrahmanirrahim pada surah Taubah. Pasal apa tak ada? Okey, sebab tak kena, makna tak sesuai, dia tak klik, tak tally dengan makna. So bismillahirrahmanirrahim dalam tu menceritakan Allah Ta'ala dengan sifat dominan pada Allah Ta'ala, iaitu Ar-Rahmah. Allah Ta'ala kata inna rahmati ghalabat ghadabi. Sifat paling dominan pada Allah Ta'ala adalah sifat Ar-Rahmah. Okey, tetapi dalam surah At-Taubah ni secara umumnya Allah Ta'ala cerita tentang apa? Cerita tentang musyrikin. Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala berlepas diri, Allah Ta'ala isytihar perang dengan mereka. Allah Ta'ala cerita tentang kekufuran orang munafik. Okay, sebelum-sebelum tu Allah Ta'ala cerita juga pasal orang munafik ni, tapi reserve, slow-slow, pelan-pelan. Tapi datang surah Taubah ni all out. Memang Allah Ta'ala bagi tahu terus, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan doa pun jangan. Okay, doa pun jangan pada orang-orang munafik. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada akhir dia, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Peranglah siapa saja yang kamu jumpa di kalangan orang kafir. Penat kita. So ayat dalam tu ayat-ayat yang berat. Tapi jangan ambil secara ni, dia kena gabungan ayat lah. Takutkan keluar pula tiba-tiba jumpa orang kafir perang pula terus kan. Okay. So ayat-ayat dalam surah At-Taubah dia tak kena dengan makna rahmah yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itu kita tak mulakan surah At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita tahu Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW tidak baca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah At-Taubah kerana tak kena makna Bismillah dengan ayat surah At-Taubah, maka sama juga dalam semua tempat-tempat dalam Al-Quran. Sama. Kalau kita nak start mula baca Al-Quran dan mula dengan ayat contoh innal ladzina kafaru sawaun alaihim, maka jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tapi kalau kita cerita tentang ayat nikmat, ayat ayat gembira, maka mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta dalam surah At-Taubah sekalipun. Okay, dalam surah At-Taubah ada ayat kalau kita nak mula muka surat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini cerita tentang para sahabat yang radhiyallahu anhum wa radu'an.
So yang ayat-ayat seperti ini mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Dia kena dengan makna rahmat. Okey. So bila kita tahu sebab kenapa surat Taubah tidak baca bismillah, maka kita gunakan kaedah yang sama pada semua ayat-ayat Al-Quran. Okey. Dan Bismillahirrahmanirrahim pada surah-surah yang lain. Yang ni yang menjadi isu. Okey. So apa dia Bismillahirrahmanirrahim? Maka ada sebahagian kata Bismillahirrahmanirrahim adalah bacaan yang dibaca untuk membezakan antara surah sebelum dengan surah selepas. Okay, maksudnya kita nak baca habis surah Al-Fatihah waladdallin. Okay, nak bagi tahu orang kita nak masuk surah baru, surah Al-Baqarah, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. So ada sebahagian para ulama kata bismillah adalah pembahagi antara dua surah. Okay. Ada sebahagian yang lain pula kata Bismillahirrahmanirrahim adalah adalah satu ayat, tetapi ayat yang berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan mana-mana surah. Okey. Tadi selain daripada surah yang kita sebutlah, surah Al-Fatihah, surah An-Naml. Okey. So bagi surah-surah yang lain, bagi dia Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada Al-Quran. Okey, tetapi dia tak ada kaitan dengan mana-mana surah dalam Al-Quran. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri. Okey. Sebab apa? Sebab tidak ada surah, semua surah-surah ni semua mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ada sebab. Okay, mesti ada sebab kenapa mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata mereka Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada Al-Quran yang tidak berkaitan dengan surah-surah yang ada. Okay, maksudnya dia mula pada Al-Baqarah. Okay, Al-Baqarah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia bukan sebahagian daripada surah Al-Baqarah. Dia adalah ayat yang pada permulaan surah Ali Imran, tapi dia bukan sebahagian daripada surah Ali Imran. Okay, maka ada dua pandangan dan dua-dua kita boleh terima. Okay, sebab dia ijtihad, sebab tak ada kata putus daripada Nabi SAW, tak ada nas, maka ada ijtihad di kalangan para ulama. So kita boleh terima kedua-dua ijtihad ini dengan syarat apabila dua-dua ijtihad ni berdasarkan kepada ada sandaran dia. Okay, bila ada sandaran kita terima. Okey. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismi dengan ismun, ba dengan, dalam bahasa Arab kita tidak mula ayat dengan huruf jar ataupun dengan huruf. Huruf tahu huruf. Bahasa Arab dia ada perkataan, dalam bahasa Arab ada 3 kan? Apa dia? Isim, fi'il, harf. Isim kata nama, fi'il kata kerja, harf selain kata nama dan kata kerja. Ba apa maksud dia? Ba ni kata nama ke? Kan? Ba ni kata kerja ke? Tak ada. So ba adalah harf. Dia adalah selain daripada isim dan fa'il. Okay, dalam bahasa Arab tak ada ayat yang mula dengan harf. Okay. Ayat mesti mula dengan isim ataupun fa'il. Okay, dia tak ada mula dengan harf. Okay, tapi Allah Ta'ala dalam penulisan Al-Quran ni dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, maka bila ayat tu mula dengan benda yang tak boleh mula, maka kita kena letak satu benda sebagai takdir. Okay, Bismillah dengan nama Allah. Okay, so kita tak boleh mula dengan nama Allah. So kebanyakan para ulama dia letak kat depan tu Aqra'u Bismillah. Okay, saya baca dengan nama Allah. Okay, dia letak takdir. Takdir maksudnya ada benda yang sepatutnya ada tapi tak ditulis. Okay. So aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nama Allah. Apa maksud Allah? Allah daripada perkataan Al-Ilah. Al-Ilah maksudnya yang disembah. Okey, perkataan yang disembah. Dan orang Arab dia tahu perkataan Al-Ilah, Al-Ma'luh, tapi mereka jarang guna perkataan Allah. Cuma mereka tahulah sebab bila mana Nabi SAW nak tulis perjanjian Hudaibiyah ataupun sebelum tu lagi, ketika mana Nabi SAW dipulaukan oleh orang Arab dekat Mekah. Okay, maka perjanjian yang mereka tulis, orang Arab ni dia sepakat semua orang kena sign bila nak pulaukan Nabi SAW dan Abu Talib, mana tak nak berinteraksi dengan mereka, mereka ambil perjanjian dengan semua orang. Okay, lalu antara mukjizat Nabi SAW ialah perjanjian tu dimakan oleh anak-anak, melainkan pada perkataan Bismikallahumma. Okay, so perkataan tu je tinggal. So bila ada Allahumma, maksudnya orang Arab dia tahu.
Okey, walaupun mereka jarang guna perkataan Allah, okey, tapi mereka tahu makna di sebalik perkataan Allah. Okey, Allahumma. Sama juga macam ketika mana Ali bin Abi Talib nak tulis perjanjian Hudaibiyah, maka dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lalu orang kafir Quraisy dia kata, kami tak nak terima. Yang dia bangkang apa dia? Yang dia bangkang perkataan Ar-Rahman. Dia kata, ma na'rifur Rahman illa Rahmanal Yamamah. Kami tak kenal Ar-Rahman ni melainkan Rahmanul Yamamah. Sumamah bin Athil dengan dia punya partner dia Musailimah, yang lepas tu jadi Al-Kazzab jadi nabi palsu selepas tu. Okey. So yang mereka tak bangkang nama Allah. Okay, walaupun mereka jarang guna, tapi mereka tak bangkang nama Allah Ta'ala, sebab mereka tahu makna di sebalik perkataan Allah Al-Ilah, okay, yang disembah. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu pada kita bahawa dengan mendatangkan perkataan Allah, Allah Ta'ala nak bagi tahu dialah zat yang disembah. Okay. Sebab tu nama Allah Ta'ala ni tak boleh nak dikongsi dengan mana-mana zat yang lain, mana-mana entity yang lain. Okay, bahkan Nabi SAW sebut ia adalah Ismullahil A'zam alladhi idza du'iya bihi ajab. Okay, dia adalah nama Allah Ta'ala yang agung, yang mana siapa yang berdoa dengan menggunakan nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perkenankan doa dia. Dan nak tunjukkan bahawa perkataan Allah ini hanya boleh pakai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka para ulama namakan benda ini sebagai lafzul jalalah, lafaz yang agung. Lafaz yang agung kerana satu tadi tak boleh pakai, tak ada orang boleh pakai benda ni melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, perkataan Allah ni dia langgar tata bahasa Arab. Langgar tata bahasa Arab. Lam dalam bahasa Arab, lam huruf tebal ke huruf nipis? Macam mana tahu lam huruf nipis? Dia bagi jawapan kena ada sebab. Okey. Lam huruf tebal ke huruf nipis? Okey. Lam, okey, macam mana kita nak tahu mana huruf tebal, mana huruf nipis? Baris atas itu ra. Kalau ra baris atas dia tebal. Tapi lam, macam mana kita nak tahu? Okey, huruf yang tebal kita tak boleh bawa dia senyum. Okey, macam contoh kha, cuba senyum huruf kha. Boleh? Tak boleh. Sad, dad, boleh senyum tak? Tak boleh. Tapi huruf nipis dia boleh. Cuba bawa senyum. Lam, boleh senyum tak? La, boleh. Saya senyumkan tak? A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Tak cantik kan pada kha. So, huruf yang boleh bawa senyum maka dia adalah huruf nipis. Yang tak boleh bawa senyum dia adalah huruf tebal. Okey, lam huruf tebal ke nipis? Nipis. Okey. Sepatutnya bunyi perkataan Allah macam mana? Allah kan. So kita duk gelak orang Afrika baca Allah, Allah. Padahal sebutan dia betul, itu asal dia sepatutnya. Okay, tetapi riwayah datang daripada Nabi SAW, maka sebut perkataan Allah dengan taghlizul lam, dengan lam yang tebal, Allah. Okay, dan dia langgar tata bahasa Arab. Okay, nak tunjukkan bahawa lafaz ni lagi tinggi, Arab duduk bawah. Okay, so sebab tu nama dia lafzul jalalah. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala kata bismillah, aqra'u ataupun abda'u bismillah. Okay. Kita nak memulakan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim? Kerana orang mula dengan bismillah, takkan tak ada sebab mula dengan bismillah. Kerana yang pertama, kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula macam contoh perjanjian Hudaibiyah tu tulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu dari segi penulisan. Dari segi pentuturan, kita nak pakai selipar baca bismillah, nak keluar rumah baca bismillah, nak makan baca bismillah. Makan ialah Nabi SAW sebut samillah wa kul biyaminik. Hadis Nabi SAW dengan Umar bin Abi Salamah. Okay. Tapi tempat-tempat lain kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kena tahu juga dari segi penulisan, ya, kita mula dengan bismillah, tak ada khilaf. Sebab apa? Sebab dalam perjanjian Hudaibiyah Nabi suruh mula, Ali bin Abi Talib tulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari segi pentuturan, dari segi amalan kita mula dengan apa? Ada satu riwayat yang datang daripada Nabi SAW yang diriwayatkan dan dinisbahkan kepada Nabi SAW. Ayyu amalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', ataupun dalam satu riwayat fahuwa abtar, maksudnya terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, namun riwayat ni riwayat yang
dhaif yang boleh dipertikaikan. Okey. Lalu bila riwayat ni dhaif, kenapa kita nak mula dengan bismillah pula? Okey, kerana beberapa perkara. Yang pertama, kerana Nabi SAW sebut ibda'u bima bada'allahu bih. Nak mulakan sesuatu, mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengan dia. Allah Ta'ala mulakan Al-Quran dengan ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerana tu kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu juga para nabi sebelum Nabi SAW, mereka mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. So ada banyak sebab. Yang pertama, sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kerana Nabi kata adab kita, Allah Ta'ala mulakan dengan Bismillah dalam Al-Quran, maka kita pun mulakan amalan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keduanya, kerana sunnah baca Bismillah ni bukan hanya sunnah Nabi SAW, tapi dia sunnah para Nabi sebelum Nabi SAW. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, kata muallif, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bila kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita tertanya-tanya, terutama bagi orang yang baru kenal Islam. Maka dia akan tanya, siapa dia Allah? Kan? Bila Allah Taala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, so orang yang dengar perkataan Allah, dia akan tanya, siapa dia Allah Taala ni? Okay, dan bila dengar pula nanti kita tengok ayat pertama, Alhamdulillah, segala pujian, pujaan nak semua bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. So siapa dia Allah Ta'ala yang kita nak puji ni? Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkenalkan diri dia. Allah Ta'ala perkenalkan diri dia dalam Al-Quran. Sama ada kita buka surah Al-Fatihah. Dekat dalam surah Al-Fatihah tu Allah Ta'ala dah ceritakan tentang diri dia detail. Okay. Allah Ta'ala dah sebut detail, tidaklah terlalu detail, tapi kita dah boleh nampak gambaran siapa dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala cerita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala cerita diri dia sebagai pentadbir, pencipta dan pentadbir, pengurus tadbir alam ni. Okay, lalu kita kenal Allah Ta'ala sebagai pengurus tadbir alam. Okay, dan ada masanya Allah Ta'ala ceritakan diri dia dengan nama-nama dan sifat-sifat dia. Okay, Asma'ul Husna kan, walillahil asma'ul husna. Sebab tu Nabi SAW sebut apa tentang Asma'ul Husna ni? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Allah Ta'ala ada 99 nama yang siapa yang ahsaha. Ahsaha maksudnya dia gunakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sesuai dengan tempat dia. Okay, macam contoh, kita nak doa sekarang ni untuk Israel yang duk serang Gaza kan. Kita nak minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, binasakanlah Israel dengan sekutu-sekutu dia. Kita nak guna nama apa? Takkan nak guna nama Ya Rahman, Ya Rahim. Tak sesuai. Boleh nama Allah Ta'ala, kita nak doa ni pakailah nama apa pun. Tapi Nabi SAW ajar pada kita guna kesesuaian. Ya Jabbar, Ya Qahhar, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Membinasa. Gunakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan doa kita. Okey, kalau minta rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, takkan nak pakai Ya Jabbar, Ya Qahhar. Tak sesuai, gunalah Ya Razzaq. Okay, ataupun minta ampun pada Allah Ta'ala, gunalah Ya Tawwab, Ya Ghafur. Okay, yang sesuai dengan keadaan dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni untuk memperkenalkan diri dia. Okay, bila Allah Ta'ala sebut Bismillah dengan nama Allah, siapa dia Allah ni? Lalu Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, Allah Ta'ala ni adalah zat yang ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni adalah nama yang diambil. Perkataan bahasa Arab ni dia ada satu jamid yang tak berubah, dia ada mushtaq yang boleh berubah. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah mushtaq yang diambil daripada perkataan Ar-Rahmah. Okay. Kalau kita tengok nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, semua nama satu nama satu sifat. Al-Quddus daripada sifat Al-Quds. Al-Quds maksudnya mulia. Ar-Razzaq daripada perkataan daripada sifat memberi rezeki. Maksudnya satu nama satu sifat, satu nama satu sifat. Tetapi bila menceritakan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala guna dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pasal apa? Okay, satu tadi kita cerita, sifat Allah Ta'ala nak bagi tahu, sifat paling dominan pada Allah Ta'ala adalah sifat Ar-Rahmah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis qudsi, ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma lam tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah.
Wahai anak-anak Adam, kalau kamu datang pada aku dengan dunia gelap ni penuh dengan dosa kamu, kemudian kamu tak syirik pada aku akan datang keampunan aku sebesar gelap ni juga. Okay. Ya benda Adam, wahai anak Adam, lau balagat zunubuka inanas sama. Kalaulah kamu kumpul dosa-dosa kamu susun daripada tanah ni sampai ke kaki langit, dosa kamu, banyak mana dosa kamu, ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampunkan dosa kamu dan aku tak kisah berapa banyak dosa kamu. So ini rahmat Allah Ta'ala, dominan. Dosa ni biasanya orang buat salah pada kita, kita nak sayang ke kita nak marah? Kita marah lah. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa inna rahmati ghalabat ghadabi. Ini benda pertama Allah Ta'ala suruh tulis. Okay, bila mana Allah Ta'ala cipta makhluk pertama. Apa makhluk pertama Allah Ta'ala cipta? Al-qalam, pen, Masya Allah. Okay, Allah Ta'ala cipta pen. Dan Allah Ta'ala kata pada pen dua benda. Satu, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang berlaku sehingga hari kiamat. Dan yang kedua, tulis inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat aku sentiasa mengatasi kemurkaan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala nak bagi tahu bahawa rahmat dia yang dominan, maka daripada sifat rahmat ni Allah Taala bawa keluar dua nama, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Lalu apa perbezaan antara dua sifat ni, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Okay, maka sebahagian para ulama mereka kata Ar-Rahman adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Ar-Rahman ni adalah sifat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi berdasarkan give and take. Okay, macam contoh, kita nak berjaya dalam pelajaran kita kena buat apa? Belajarlah. Kita study, kita akan berjaya. Okay, tak study, tak berjaya. So, orang yang tak study, walaupun dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak berjaya. Tapi orang yang study, walaupun dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bagi kejayaan pada dia. Okay, macam mana burung, Nabi SAW kata, yang bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia berusaha untuk cari makanan dia. Yaghdu himasan wa yaruhu bitana. Dia keluar dalam keadaan lapar dan balik dalam keadaan kenyang. Sebab apa? Dia cari rezeki dia. Sama kita nak ada, kita buat bisnes, ataupun kita nak kaya, kita kena buat apa nak jadi kaya? Boleh tak duduk goyang kaki kat rumah kata insya-Allah esok lusa jadi kaya? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kena ada usaha. Kita kena berniaga, kita kena buat sesuatu untuk dapatkan pendapatan. Okay, lalu bila dapat, walaupun orang tu tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tetap bagi dia juga. Sebab apa? Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada semua manusia. Tetapi Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala yang bersifat Ar-Rahim, maka dia khusus untuk orang yang beriman pada Allah Taala. Sebab tu bila kita jumpa perkataan Ar-Rahim ni, Allah Taala relatekan dengan orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Bila mana Allah Taala cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Bila dengan orang beriman, maka Allah Taala kata sifat Allah Ta'ala, dan ini Allah Ta'ala cerita tentang sifat Nabi SAW, Rahim. So Rahim ni adalah benda yang dikaitkan dengan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nak tunjuk sifat Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita Abu Zar, pernah dengar cerita Abu Zar dengan Nabi SAW? Ya, Abu Zar tanya pada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia semasa hidup ni la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga. Kerana tu Nabi SAW kata, kamu nak talqin, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin yang sebenar adalah talqin sebelum kematian. Okay, Nabi SAW kata talqinkan orang-orang yang sedang nazak nak meninggal dunia ni dengan la ilaha illallah, supaya akhir kalam dia adalah la ilaha illallah. Okay, so siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Kan Nabi SAW sebut. So Abu Zar bila dia dengar benda ni, dia ada soalan. Dia tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada seorang ni wa in saraqa wa in zana. Katalah dalam hidup dia, kerja dia mencuri, berzina. Itu kerja dia. Okay, sepanjang hidup dia mencuri, berzina je. Dan curi dengan berzina ni, dia bukan kesalahan kecil, kesalahan besar. Satu, kerana curi dengan zina ni dia melibatkan dua pihak. Kita nak mencuri, tak ada orang curi duit sendiri. Itu bukan curi. Orang nak curi duit orang lain, harta orang lain.
Okey, so nak berzina pun sama juga. Tak ada yang dengan di sini, dia dengan orang lain. Okey, dan nak tunjukkan beratnya dua perbuatan ni sebab dia melibatkan orang lain, maka hukuman dia dah ada dekat dunia lagi. Bagi orang yang mencuri as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka bila sampai dia punya had dia, nisab dia, boleh potong tangan. Kemudian orang yang berzina ada hukuman dia 100 sebatan, yang dah berkahwin ada hukuman dia. So dekat dunia lagi Allah Ta'ala dah sediakan hukuman. Maksudnya dahsyatnya perbuatan orang ni. Lalu Abu Zar tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang ni buat wa in saraqa wa in zana, hidup dia kerja mencuri, merompak dan berzina, takkan dia nak masuk syurga? Okay. Orang lain semua beribadah, qiyamul lail, berzikir, baca Quran, pergi haji, okay, dia ni buat jahat, tapi kerana akhir kalam dia la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. So Abu Zar tanya, dia masuk syurga ke? Nabi kata ya, dia akan masuk syurga. Okay. Abu Zar tak puas hati lagi. Mungkin kata Nabi ni salah dengar ke soalan dia, ataupun kurang faham. So dia tanya lagi kali kedua, wahai Rasulullah, orang ni buat sekian, dia akan masuk syurga ke? Nabi kata ya. Tak puas hati lagi Abu Zar, tanya kali ketiga pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang ni buat benda-benda macam ni, takkan masuk syurga juga? Nabi kata ya, ala radmi anfi Abi Zar. Abu Zar suka ke tak suka ke, dia akan masuk syurga. So itu kata Nabi, itu nak tunjuk rahim Allah Ta'ala punya rahmat pada orang-orang yang beriman. Dan benda yang kita sangat-sangat perlu daripada Allah Ta'ala adalah rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita datang dengan amalan yang banyak sekalipun, belum tentu kita masuk syurga Allah Ta'ala. Okay, sebab Nabi SAW kata apa? La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tak ada orang akan masuk syurga dengan amalan dia, bawa lah datang banyak mana pun, illa ayyataghammadahu Allahu bi rahmatin min, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi rahmat Allah Ta'ala pada dia. Okay, lalu mesti ada soalan datang pada kita, buat apa kita beramal macam tu? Kalau kita dah nak masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada orang yang buat benda-benda tak elok dalam hidup dia pun boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana rahmat Allah Ta'ala. So buat apa kita beramal ibadah? Kerana kita nak cari peratus yang tinggi yang membolehkan kita untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Sama macam kita kering nak tekak, tak apa, jaya. Sama macam kita ada anak-anak kita. Mana anak yang kita paling sayang? Yang kita suruh buat apa pun malas nak gerak, kejut solat tak bangun-bangun, ke anak yang buat benda tanpa kita suruh? Susah. Anak sama-sama sayang. Tapi mesti ada anak yang kita lebih sayang. Allah Ta'ala kata benda macam tu ada dalam Quran. Allah Ta'ala kata walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Benda-benda yang ada dalam hati ni, sayang ke benci ke, kita tak boleh nak seragamkan, tak boleh nak semua sama. Okay, kalau Allah Ta'ala cerita tentang orang yang kahwin 2, 3, 4 ni, Allah Ta'ala kata tak boleh, sayang tu tak boleh sama isteri-isteri dia, mesti ada seorang lebih. Walan tastati'u, Allah Ta'ala kata mustahil sama. Okay, bainan nisa'i walau harastum. Okay, lalu jangan tahu. Tidak itu lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Okey. Dekat mana tadi? Kacau. Dekat mana? Okey, maksudnya kita ada anak-anak kita. Kita tinggal yang tu. Okay, kita ada anak-anak kita ada 4 orang anak contohnya. So yang mana kita paling sayang? Tentu orang yang lebih banyak buat benda yang kita suka. Okay, lalu tapi pada masa yang sama kita sayang juga pada anak-anak yang buat benda tak elok juga. So sama, walillahil masalul a'la. Macam itulah perumpamaan dengan Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi syurga, rahmat Allah Ta'ala, tentu orang yang paling banyak buat benda baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ada kemungkinan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi tinggi. Ya, tapi orang yang buat tak elok pun ada kemungkinan juga akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena sentiasa doa minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan kita minta rahmat tiap-tiap hari, cuma kita tak perasan masa bila kita minta rahmat Allah Ta'ala. Masa bila? Doa lepas solat kadang ada orang ingat, ada orang tak ingat. Tapi ada satu tempat ni memang kita minta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salam macam mana salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doa. Tapi ada doa yang kita minta sendiri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta rahmat Allah Ta'ala. Tapi kita tak perasan. Masa bila? Ni kena siap-siap hadiah bagi jawapan. Masa bila? Masa duduk antara 2 sujud. Apa kita baca masa duduk antara 2 sujud? Rabbighfirli warhamni. Ni kita minta rahmat Allah Ta'ala, tapi kita tak perasan.
Sebab kita main baca je. Tak pernah nak sedar apa benda kita baca. Bagi salam pun astagfirullah pun tak pernah nak sedar apa benda kita baca. So nampak, benda paling besar kita nak daripada Allah Ta'ala, kita minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Nabi ajar kita baca, pun kita tak perasan bahawa kita sedang minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kemudian kita nak masuk ke pada ayat pertama? Ataupun dah nak habis dah? Okay, so insyaAllah tak apa, kita sambung ayat pertama nanti pada sesi akan datang insyaAllah. So kita tak cerita lagi lah supaya orang datang. Okay, baik insyaAllah. Okay, so Alhamdulillah, sebelum kita tangguhkan kita punya perkongsian kita pada pagi ini, saya buka untuk soalan. Tak ada, Alhamdulillah. Kan soalan susah-susah tak dapat jawab. Okay, so tak ada soalan tak ada, Alhamdulillah. Okay, so insyaAllah pada sesi akan datang kita akan mula masuk pada maqta' ni, ayat nombor 1 sehingga ayat nombor 6 insyaAllah daripada surah Al-Kahfi. Dan saya nak buat macam ni, setiap sesi kita nak dengar bacaan. Okay, kita nak dengar bacaan. Kita ambil 3 orang okay, macam contoh kita ada ayat 6 kan. Okay, kita ambil 3 orang baca 2 ayat. Boleh kot insyaAllah. Oh, tapi ini tidak adil sebab ayat 3 dengan 4 pendek. Kita ambil 2 orang. Baca 3 ayat seorang insyaAllah. Sebab kita selain kita nak tengok makna ayat Al-Quran ni, benda first kali kita kena buat adalah bacaan kita kena betul. Sebab ini adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk bab yang susah, bab yang bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi baca surat Allah Taala bagi pada kita tak betul. Ya, kalau kita baca, katalah kita ada buku bahasa Inggeris kan, baca depan orang English, depan orang Mat Saleh, tapi baca salah, malu ke tak malu? Malu. Tapi baca Al-Quran salah ni relax kan? Macam tak ada apa kan. So kita mula dengan baca dulu, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita elokkan bacaan kita, dan kemudian baru kita tengok apa yang Allah Taala nak sampaikan pada kita insya-Allah. Okay, wallahu taala alam. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.